أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau An-Nur Bandar Puteri, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, seterusnya para jemaah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya dapat kita hadir ke surau yang indah ini, tuan-tuan, yang penuh dengan bercahaya sesuai dengan namanya Surau An-Nur. Dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan-amalan kita ini. InsyaAllah pada pagi ini, tuan-tuan, saya akan menyambung tentang bab talak. Dan hari ini kita akan sentuh tentang bilangan talak yang dimiliki oleh suami. Sebagaimana yang kita maklum, secara asalnya tuan punya talak itu adalah suami, dan talak yang boleh dirujuk hanya 2 kali sahaja. Kalau berlaku talak yang ketiga, tak boleh rujuk. Dan juga ada keadaan-keadaan lain yang talaknya yang tak boleh dirujuk. Nanti kita bincangkan, insya-Allah. Bilangan talak yang dimiliki oleh suami, pada asalnya talak adalah hak suami. Hak suami apa? Lafaz talak itulah. Nak lafaz ke tak nak lafaz ke, itu hak suami pada asalnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aw ya'fu wallazi biyadihi 'uqdatun nikah. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 237. Atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni tidak menuntutnya. Siapa yang pihak memegang ikatan itu, iaitu suami, ya, dan memaafkannya, memaafkan isteri. Sekiranya isteri tak jadi nak bercerai, ataupun keadaan-keadaan yang tertentu. Maksud pihak yang memegang ikatan nikah ialah suami. Walau bagaimanapun, isteri juga berhak atas perceraian tersebut dalam keadaan tertentu. Terutamanya suami memudaratkannya. Suami memudaratkannya ni maksudnya suami menyeksa isteri, suami mendera isteri, suami tak bagi makan kepada isteri. Dia tak pukul, tapi tak bagi makan. Dapat duit untuk diri dia sahaja. Dapat gaji, perut dia diri dia sahaja. Dapat bantuan zakat,
Dapat duit zakat, tak balik rumah, belanja untuk diri dia sendiri, ya. Sebab perkara-perkara ni pernah berlaku, tapi bukan kat sinilah tuan-tuan. Sini baik-baik insya-Allah. Di mana-mana sahajalah, banyak. Kalau kat karya saya tu adalah dia punya keadaan-keadaan dia. Ataupun suami cuai menunaikan hak isteri dan tidak mampu mengatasi masalah mereka. Hak-hak isteri ni tuan-tuan, kenapa hak isteri ni kena dijaga? Sebab itu Islam ini sebenarnya memuliakan kaum wanita, mengangkat darjat wanita. Dengan cara apa tuan-tuan? Selepas Islam itu datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu masa zaman jahiliah tuan-tuan, perempuan dipergunakan begitu saja. Bahkan kalau lahirnya anak perempuan akan ditanam hidup-hidup. Bila datangnya Islam, Islam menjaga hak-hak wanita. Sebab itu Islam dijaga oleh keluarganya betul-betul. Itu sebagai amanah utama. Memberi nafkah, menjaga kebajikan, mendidik anak tersebut, dan juga menjaga keperluan-keperluan dia sehinggalah dia bernikah nanti. Bila dia dah bernikah tuan-tuan, tanggungjawab itu akan bertukar milik kepada orang yang menjaganya pula, iaitu suami. Sebab itu suami ni, nak menjadi seorang suami ni kena tahu. Sebab itu dalam perkahwinan ini ada akad nikah. Aku janji nak menjalankan tanggungjawab tugas sebagai suami. Yelah, kadang-kadang kita nak jadi seorang suami ni tuan-tuan, nak bagi nafkah, nak bagi keperluan kepada isteri, berdasarkan mengikut kemampuan kita. Tapi kena ingatlah, aku janji kita semasa akad nikah itu, sebagaimana kita bersusah payah nak membina rumah tangga perkahwinan tersebut, macam itulah nanti perkahwinan kena diteruskan seperti sebelum pernikahan itu. Cuba bayangkan kalau seorang perempuan tu kita nak miliki, tiba-tiba ada halangan-halangan tertentu, masalah-masalah tertentu. Lebih-lebih lagi sekarang ni tuan-tuan, masalah ekonomi, kan? Dengan duit hantarannya lah lagi, dengan hantaran-hantarannya lah lagi, kan? Benda-benda seperti ini tuan-tuan, itu baru nak menuju ke alam perkahwinan. Belum lagi tanggungjawab itu dalam perkahwinan. Nanti isteri minta pakaian dia lah, makan minum dia lah, keperluan-keperluan peribadi dia lah. Kita tak boleh merungut sebenarnya. Sebenarnya lah, tapi benda boleh bincang je lah. Tapi itulah hakikatnya tugas berat kita sebagai suami. Kita kena ambil tanggungjawab itu sebagai ganti. Dulu masa dia dalam jagaan keluarga dia, macam-macam dia minta dengan ayah dia. Begitu juga nanti selepas perkahwinan, diambil oleh orang lain yang menjaganya, iaitu dia sebagai suami. Kenalah dia bertanggungjawab, kena layan kehendak. Cuba kalau kita pergi ke shopping tuan-tuan, teliti tak kaum perempuan ataupun para isteri yang membeli belah. Jadilah itu yang kita kena fikirkan bersama. Kalau kita rasa tak mampu, kan, kita rasa macam
ada halangan-halangan, pendapatan kita terbatas, kita bincanglah. Isteri ni tuan-tuan, kalau dia diberikan kefahaman, insya-Allah dia akan faham. Tapi bila kita berdiam, kita iakan sahaja sebab nak jaga hati masing-masing, kita nak jaga hati dia, hati aku tak terjaga pun, benda tu boleh bincang. Mungkin kalau kita nak beli barang-barang tuan-tuan kan, boleh tak nanti kita beli hari ni, kita beli barang ni sahaja dulu. Ini kalau tak beli yang paling utama ni, mau kita tak makan, nanti kemudian kita beli yang bahagian ni pula. Jadi kenalah memahami. Itu pentingnya suami isteri. Tak boleh kita nak harapkan persefahaman saja. Memang tak ada persefahaman pun. Sebab itu bezanya kefahaman suami itu dengan isteri itu lain. Tanggungjawab suami itu adalah untuk mendidik dan juga menjaga dia. Si isteri itu juga kena faham apa yang mampu pada si suami. Sebab itulah kita jangan cuai daripada melakukan ataupun menunaikan hak isteri. Ketika itu hakim boleh menjatuhkan talak satu berdasarkan kehendak isteri. Itulah yang berlaku pada cerai ta'liq. Kalau tuan-tuan ada surat nikah, simpanan surat nikah lagi tuan-tuan, tengok muka surat belakang. Siapa yang boleh membubarkan perkahwinan itu adalah hakim syar'i. Di mana? Di mahkamah syariah. Bukan di pejabat agama, bukan di masjid, bukan di surau, bukan dengan seorang pak imam, tapi dengan hakim syar'i sahaja yang diwatikahkan oleh sultan untuk menyiasat masalah-masalah yang berlaku dalam sesebuah rumah tangga berdasarkan aduan-aduan, keterangan-keterangan yang diberikan. Sebab itu kalau isteri mohon cerai ta'liq tuan-tuan, atau cerai fasakh, si suami ni kalau tak setuju, jangan tak datang mahkamah. Kena datang mahkamah, bela diri. Itu namanya ada proses pembelaan. Ini mungkin orang salah faham tanggapan. Mahkamah nak menangkan kaum wanita sahaja. Tak. Bila si suami tu tak datang, macam mana mahkamah nak faham situasi suami tu? Kadang nafkah tu cukup, tak tinggalkan isteri, tak memudaratkan isteri, tapi si suami tu tak nak bela diri. Tu yang tahu-tahu tu dapat surat cerai. Bila dah dapat surat cerai, dah gelabah lah. Baru nak datang mahkamah syariah. Kenapa ni mahkamah tak panggil saya sekian. Kalau ada proses penyampaian dokumen mahkamah, jangan melatah. Jangan kita rasa geram. Tengok, teliti dulu. Ada proses-proses dia. Kalau tak setuju, kena failkan pembelaan. Lepas tu kalau dia failkan pembelaan, si isteri tu tak puas hati juga ataupun tak setuju, buat jawapan pembelaan. Selepas itu bolehlah dibicarakan. Keterangan isteri, keterangan saksi isteri, keterangan suami, keterangan saksi suami, barulah diputuskan. Kalau salah satu pihak tak berpuas hati dengan keputusan mahkamah, ada prosesnya, rayuan. Tapi kalau terbukti si suami itu memudaratkan, nak merayu lagi,
benda tu kena akur lah. Tapi kalau dia betul-betul bertanggungjawab, kadang-kadang tuan-tuan tanya dengan isteri tu, puan nak mohon cerai ni sebab apa? Tak isi dokumen-dokumen ni puan. Nanti kalau mahkamah siasat cek, tolak ni. Takkan mahkamah nak mohon, puan nak mohon apa? Cerai fasa. Okey, lulus. Tak. Kan? Sebabnya apa? Dia bagi tahu sebab saya nak kahwin lain. Sudah. Itu bukan sebab dia. Itu kena tahu rumah tangga yang ada sekarang tu macam mana nak mahkamah nak menilai masih ada dia punya mawaddah ke tidak, kasih sayang lagi ke tidak. Kalau dah ditinggalkan, mananya ada kasih sayang lagi. Sebab itu ada dia punya aturan-aturan dia. Dan persoalannya, berapakah bilangan talak yang dimiliki oleh suami pada asalnya? Pada asalnya, sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak, Al-Quran menjelaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Sadaqallahul azim bermaksud surah Al-Baqarah ayat 229. Yang bermaksud talak yang boleh dirujuk, yakni kembali, itu hanya kepada isteri 2 kali sahaja. Cerai talak 1 boleh rujuk dalam tempoh iddah lah. Cerai talak kedua dalam tempoh iddah boleh rujuk lagi. Nak menentukan bila boleh rujuk tuan-tuan, talak 1 dengan talak 2, talak 3 tak payah cerita lah nanti. Talak 1 dengan talak 2, contohlah, nak bercerai mesti dalam keadaan isteri tu suci. Isteri tu suci maknanya tidak datang haid ketika itu. Kalau dia datang proses di mahkamah tuan-tuan, hakim tanya, puan hari ini suci ke tidak? Ya, saya suci. Okey, mahkamah benarkan. Ataupun dalam situasi yang lain, puan hari ini suci ke tidak? Tuan Hakim, saya haid hari ini. Maka mahkamah akan tangguhkan sehingga dia bersih dan datang semula ke mahkamah untuk suami melafazkan talak sahaja di hadapan hakim. Katalah hari ini dia suci, tiba-tiba hari ini dia suci dan dia berlaku perceraian, selesailah kes tu. Besoknya dia datang haid. Itu kira suci yang pertama tuan-tuan, nak mensucikan rahim dia. Dah biasanya normal kalau perempuan datang haid tuan-tuan, dalam 7 hari, paling lama pun 15 hari lah. Lepas tu dia mandi. Itu boleh rujuk lagi. Kalau nak rujuk lah, dah bersih, tiba-tiba datang haid yang kedua, itu suci yang kedua. Dah bersih, dia dah bersih sehinggalah datang haid yang kali ketiga. Selepas suami melafazkan talak tersebut, yang kali ketiga tu tak boleh dirujuk, tapi boleh nikah semula. Tu sebab tempoh bertenang. Kena pastikan kalau nak melafazkan talak tu, manalah tahu. Kalau tindakan nak mengambil keputusan bercerai itu satu keputusan yang tidak tepat. Itu baiknya Islam tuan-tuan. Ada tempoh bertenang. Okey, bertenang dulu. Suami fikirkan macam mana nak bawa keluarga ni, isteri macam mana, boleh terima suami lagi ke tidak. Kalau ada perdamaian, perbincangan, berdamai dalam tempoh iddah tu.
Kalau nak rujuk tuan-tuan, pergi ke pejabat agama. Kalau rujuk sendiri, takut-takut rujuk sendiri tu sah ke tidak, bolehlah buat pengesahan rujuk di mahkamah syariah. Tapi kalau cerai yang dibubarkan oleh mahkamah, sama ada cerai secara fasakh ataupun cerai secara cerai ta'liq, yang seperti yang dilafazkan selepas akad nikah tu tuan-tuan, yang belakang tu, kalau disabitkan oleh mahkamah dan memberikan kepada mahkamah bagi pihaknya, bagi pihak suami itu RM1 ataupun RM10, dia tidak boleh dirujuk. Dia jadi bain sughra. Tak boleh rujuk, tapi boleh nikah semula. Kemudian dan firmannya lagi, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 230. Yang bermaksud sesudah diceraikan 2 kali itu, jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, talak yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Talak 1, talak 2 boleh rujuk dalam tempoh iddah. Kalau betul-betul nak rujuk kembali, tuan-tuan tanya, lepas suami melafazkan talak itu, sudah berapa kali si isteri tu datang haid? Oh, baru 2 kali. Silakan. Sebelum datang haid yang kali ketiga. Kalau datang haid yang kali ketiga, tuan-tuan, kena nikah semula. Maka kalau berlaku talak kali ketiga, tuan-tuan, maka perempuan itu tidak halal baginya sesudah itu. Kenapa tidak halal baginya? Sebab bermula daripada tempoh permulaan perkahwinan itu dibina melalui akad nikah. Akad nikah tu dengan suami isteri yang memilih antara satu sama lain. Macam mana pula kalau terus talak 3? Punyalah geram punya suami ni, talak 3 terus. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, fiqh manhaji yang kita bincangkan ini, nanti akan disentuh jugalah. Kalau berlaku talak 3, contoh, aku ceraikan talak 3, contoh kan, maka jatuh terus talak 3. Jangan main-main buat lafaz talak. Kalau suami itu cakap, aku talakkan kau, aku ceraikan kau, tak ada bilangan talak. Kadang-kadang suami memberi keterangan di mahkamah, tuan-tuan, saya tak ada niat berapa pun. Kebiasaannya mahkamah akan sabitkan talak 1 lah. Tengok apa yang bergantung kepada lafaz tersebut. Ayat-ayat ini menjelaskan bahawa suami memiliki 3 kali talak. 2 kali boleh, 2 daripadanya boleh rujuk, manakala talak yang ketiga ialah perceraian yang tak boleh rujuk, melainkan dengan beberapa syarat tertentu. Syaratnya apa, tuan-tuan? Si isteri tu kena berkahwin, bernikah dengan lelaki lain, kemudian dia bercerai, barulah boleh kembali kepada isteri suaminya yang asal. Nak berlaku perkahwinan itu mesti sekurang-kurangnya berlaku sekali persetubuhan. Berlaku sekali persetubuhan suami isteri. Itu dia punya syarat dia lah. Kemudian barulah bila
si isteri itu diceraikan ataupun berlaku kematian suami yang baru dikahwini, bolehlah dia kalau nak kembali kepada suami yang asal, boleh bernikah semula. Dia akan kembali jadi kepada kosong talak pula. Dia ada talak 3 balik. Dia ada hak 3 kali talak tu. Kalau contohnya dia talak pertama, talak 1 kan, bercerai, si isteri tu tak pernah berkahwin lain kan, tiba-tiba 5 tahun kemudian berjumpa balik, nikah semula. Dia ada 1 talak ke 3 talak? Dia ada tinggal, dia ada berapa jumlah lagi talak? Sebab si isteri tu tak pernah berkahwin lain, dia masih ada lagi 2 talak. Sebab tak pernah berkahwin dengan suami yang lain. Kalau dia pernah berkahwin dengan suami yang lain, bercerai, kembali kepada suami yang asal, maka dia ada kembali 3 kali talak tu. Okey. Hal ini berdasarkan hadis, saya sebut dia punya maksud dia. Hadis Nabi SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki apabila menceraikan isterinya, dia berhak rujuk. Rujuk ni hak suami. Isteri setuju ke, isteri tak setuju ke, hak suami. Macam mana pula kalau isteri itu tak setuju? Perlulah dirujuk kepada mahkamah syariah, buat pengesahan rujuk. Dan si isteri itu kalau tak mahu meneruskan perkahwinan dengan suaminya itu, dengan sebab suaminya dah memudaratkan dia, dia boleh memohon sama ada fasakh ataupun cerai ta'liq yang masih lagi terikat dengan perkahwinan yang asal tu, ataupun cerai secara hakam. Cerai secara hakam inilah yang hakam yang akan melafazkan talak. Jika diceraikan sebanyak 3 kali, ia menghapuskan hak untuk rujuk. Bila dah cerai kali ketiga ataupun talak 3, haknya habislah. Suami tak boleh rujuk. Ibnu Abbas menyebut firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sehubungan itu ulama bersepakat menyatakan bahawa suami memiliki 3 kali talak, dan talak kali yang ketiga merupakan talak yang tidak boleh dirujuk, iaitu bain. Bain ada 2. Bain sughra, bain kubra. Bain sughra, talak yang tak boleh dirujuk tapi boleh bernikah semula. Tu yang cerai fasakh, cerai ta'liq tu. Bukan cerai ta'liq ni tuan-tuan, kalau kau keluar pintu tu jatuh talak 1, bukan cerai ta'liq tu. Cerai ta'liq yang dilafaz oleh suami dalam surat akad nikah tu sahaja. Orang banyak salah faham ni, tak cerai ta'liq. Kalau kau jumpa orang itu jatuh talak 1, bukan cerai ta'liq yang tu. Cerai ta'liq yang terikat dengan lafaz ta'liq selepas akad nikah tu. Nanti cek surat nikah masing-masing untuk bagi kefahaman. Kalau bain kubra, terus talak 3 tu, tak boleh dirujuk, melainkan dengan syarat-syarat tertentu seperti yang dinyatakan tadi. Okey, syarat sah dan jatuh talak.
Syarat sah dan jatuh talak yang pertama, syarat yang pertama adalah akad nikah yang sah. Saya baca dia punya poin dia dulu tuan-tuan. Yang pertama syarat talak ini daripada akad nikah yang sah. Yang kedua, suami sempurna akalnya, tidak gila. Gila ni kena tengok keadaan. Gila dengan fitrahnya ke, dia punya keadaan dia ke, ataupun gila yang disengaja buat. Okey. Yang ketiga, syarat dia suami bebas membuat pilihan. Tak boleh dipaksa. Paksanya tu pun tengok keadaan macam mana. Tak boleh kena desak, yelah, cerai je lah. Tak boleh macam tu. Dia bebas membuat pilihan, tak ada apa-apa ancaman, tak ada apa-apa yang boleh memudaratkan nyawa dia. Kau ceraikan dia kan orang jumpa kan, kau ceraikan bini kau tidak, aku bunuh kau. Kan dah melibatkan nyawa. Dia pun terpaksa kan. Cek-cek kat mahkamah, tak sah kan. Dia ada 3 syarat kat situ. Okay, kita bincangkan. Saya berhenti 7.30 tuan-tuan. Syarat yang pertama, akad nikah yang sah. Talak seseorang lelaki tidak jatuh kepada perempuan yang tidak dikahwininya. Tak kahwin dengan perempuan tu, tak sah lah talak tu. Buat apa? Jumpa dengan orang lain, aku ceraikan kau. Kau kenapa? Kau siapa bila kita berkahwin? Macam cerita labu-labi tu tuan, yang labu ngigau tu kan. Dia kata anak Tuan Haji tu suruh minta cerai daripada suami dia. Lepas tu si anak Tuan Haji tu beritahu, bila masa saya berkahwin? Dia dah baru sedar daripada dia punya mimpi dia tu. Mesti talak yang nak dilafazkan itu kepada isteri yang terikat dengan akad nikah tu. Tak boleh dengan orang lain, tak boleh yang tak dikahwini, tak boleh dengan bini isteri orang. Minta maaf lah tuan-tuan. Kena dengan isteri yang melalui akad nikah yang sah, atau perempuan yang akan dikahwininya. Tu macam mana pula tu? Sama ada lafaz talak itu secara langsung, tanjis, seperti engkau diceraikan, itu biasalah, atau tidak secara langsung, taklik, seperti jika aku mengahwinimu, engkau diceraikan. Maknanya di sini tuan-tuan, kalau selepas isteri itu dikahwini, kemudian dia nak menceraikannya, maksudnya di sini tuan-tuan, kalau aku kahwin dengan kau ni, ceraikan je lah. Sebab itu lafaz talak tersebut ni tak boleh dilafazkan sewenang-wenangnya. Kena jaga betul-betul tuan-tuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, yakni melakukan persetubuhan, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya.
Ini pilihan daripada suami. Kalau suami nak menceraikan isterinya itu, sama ada pernah berlaku perceraian, pernah berlaku persetubuhan ataupun tidak, maka pilihan itu adalah kepada si suami. Kalau si isteri itu diceraikan yang tak pernah melakukan persetubuhan, maka si isteri itu tak ada sebarang iddah. Tak pernah berlaku sekali pun persetubuhan. Katalah hari ni bercerai, esok kalau dia nak nikah lain dah boleh dah. Kalau pernah berlaku persetubuhan, kena tunggu 3 kali suci lah habis, barulah boleh berkahwin dengan orang lain. Dalam ayat ini Allah mengaitkan natijah talak dan hukumnya dengan sabitnya perkahwinan terlebih dahulu. Mesti berlaku perkahwinan tu. Jangan tidak berlaku perkahwinan walaupun bertunang. Tengah bertunang, gaduh, ceraikan kau lah. Bila masa kita bernikah, nikah pun belum lagi, majlis pun belum buat lagi, akad nikah pun belum buat lagi. Jadi itu tidak mendatangkan apa-apa jatuh talak. Begitu juga hadis Nabi SAW, la talaqa qabla nikah, yang bermaksud sabda Nabi, tidak sah talak sebelum akad nikah. Memang tak sah lah, tak wujud perkahwinan, mesti ada wujudnya perkahwinan. Dan hadis maksudnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi SAW, tiada nazar bagi seseorang perkara yang tidak dimilikinya. Tiada pembebasan kepada hamba yang bukan miliknya, dan tiada talak kepada perempuan yang tidak dimilikinya. Tiada nazar bagi seseorang kepada perkara yang tidak dimilikinya. Kalau aku dapat ijazah ini, aku nak puasa 3 hari. Apa yang dimiliki ijazah tu, kalau tak miliki, tak dapat, tak payahlah puasa. Nazar tu. Kalau aku berjaya sekian-sekian, aku nak belanja satu kampung. Itu nazar. Kalau dia tak berjaya, tak dia miliki kejayaan itu, tak payahlah belanja. Tiada pembebasan kepada hamba yang bukan miliknya. Kalau hamba tu bukan milik kita, buat apa kita nak bebaskan? Bukan milik kita. Dan juga tiada talak kepada perempuan yang tidak dimilikinya. Kalau itu bukan isteri kita, cakap berapa kali pun talak, talak tu tak sah pun, tak ada apa-apa kesan pun. Malah dia akan menjadikan seseorang itu orang yang tak bertanggungjawab dari segi sifat peribadi dia. Ini main lafazkannya. Kalau dah perempuan tu dah fikir yang bermacam-macam, kalau jadi suami dia ni nanti, lafaz talak tu sewenang-wenangnya lah. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada lelaki ini, akalnya lebih, untuk kita ni berlapang dada walaupun didesak. Sebab itu lelaki ni kena kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ini adalah pimpinan kepada perempuan. Seorang pemimpin kena desak, kena tekan, itu biasa. Kan? Isteri minta itu, isteri minta ini, anak minta itu, anak minta ini, ayah nak mainan ke apa ke, nak jajan lah, itulah apa yang dia tarik perhatian dia. Itu kita ni pemimpin. Macam kalau kita lihat dari segi konteks yang lain tuan-tuan, yang lebih luas lagi, seorang pemimpin
Macam-macam rakyat minta kan, bantuan itu, bantuan ini, dengan KWSP-nya. Itu realiti, hakikatnya. Itu yang besar. Yang kita ni tuan-tuan, suami, pimpinan kita, pemimpin ni, kena hadap lah. Sebab itu kita tak boleh mengeluh, tak boleh mengalah, tak boleh berputus asa. Kena hadap. Luqmanul Hakim beritahu apa tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang Luqman berkata, dirakamkan kata Luqman itu, wahai anakku, dirikanlah solat, suruh melakukan kebaikan, cegah kemungkaran, dan bersabar apa ujian yang menimpa kamu. Inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya demikian itulah hakikat dalam sesuatu perkara yang kamu hadapi. Kalau kita sebagai suami tu, hakikat kita kena layankan kita ni sebagai suami. Jangan nak lepas tangan. Suami, isteri akan minta macam-macam. Tapi diplomasinya kena cara perbincangan. Tak boleh kita nak jangan, tak payah, tak perlu ni. Dia akan menunjukkan ego pihak lain pula. Bincang, okey, saya punya macam ni, saya nak kena selesaikan kereta 2 bulan ni tak bayar. Kalau bulan ni tak bayar, kali ketiga dah, nanti tak dapat kita jalan jauh-jauh. Tu saya cakap, benda boleh bincang kan. Okey, tak apa, bulan depan kita settle, bulan ni kita settlekan benda-benda macam ni, bulan depan insya-Allah kita rancang semula. Saya pasti dan yakinlah tuan-tuan, kepada para suami di sana, di luar sana tu tuan-tuan, kena hadapilah ujian-ujian kita ni sebagai suami. Kita ni siapa tuan-tuan? Termasuk saya lah. Kita kena hadapi, melainkan perkara-perkara yang memudaratkan antara satu sama lain. Jadi saya rasa sekadar itu saja tuan-tuan untuk perbincangan hari ini. Syarat sah talak ada lagi 2, suami sempurna akalnya dan suami bebas membuat pilihan. Maka saya tangguhkan untuk ketika ini. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkhilaf kata. Tak adalah maksud dan niat lain tuan-tuan. Saya hanya nak menyampaikan itu, cuba nak kita faham sama-sama apa yang perlu kita kena ketahui tentang bab talak ini. Sebelum itu tuan-tuan, kalau ada 1-2 soalan. Cuma saya nak pesan di sini tuan-tuan, kalau pernah berlaku talak tahun lepas, 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, mungkin 20 tahun lepas, tak pernah disahkan tuan-tuan, silalah buat pengesahan. Kenapa ramai talak yang dibiarkan yang tak disahkan tuan-tuan? Suami ni takut apa? Dia tak takut apa pun, dia cuma takut risau kan, kena denda tu. Denda 1,000, aduh. Benda itulah kerana nak menjaga, tujuannya nak menjaga institusi keluarga supaya tidak mengambil tindakan terburu-buru kan. Bukan kita nak menghukum begitu sahaja. Sebab itu kena ada kefahaman. Kalau ada salah faham,
dengan isteri, gaduh ke dengan isteri, ambil jalan tengah, bertenang. Bacalah kisah-kisah para sahabat kan, terutamanya Sayyidina Umar Al-Khattab, macam mana dia menghadapi kerana isteri dia, tuan-tuan. Dia ni seorang khalifah, garang bengis, orangnya takut. Bengis bukannya seorang yang angkuh, tak. Dia punya tegas, ketegasan dia nak menjaga hak-hak Islam tu, Umar Al-Khattab ni. Tapi bila balik rumah, tuan-tuan, kena bebel dengan isteri, dengar kan, macam itulah. Itu pahlawan yang agung, Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita ni kata nak jadi contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi maksum, kita tak maksum, tapi berusaha ke arah itu. Ataupun kurang-kurangnya kita ikutlah contoh para sahabat, macam mana menghadapi masalah-masalah dalam keluarga. Jadi tuan-tuan, tak ada tuan-tuan Jadi saya rasa bolehlah nanti kalau kita boleh sembang-sembang, nanti PM tepi kan, nanti kita boleh bincangkan. Mohon maaf sekali lagi tuan-tuan, kalau ada terkata bahasa, terkhilaf kata, mohon dimaafkan, dan saya mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.